Masuk kelas, pap, budak pun terus diam. Tapi kalau suruh diam, tak diam. Diam. Kalau kita belajar bab rotan dalam Islam, subhanallah, dalam Islam memang ada rotan, dan Nabi sebut dalam satu riwayat, dalam satu hadis Nabi kata, gantungkanlah rotan-rotan di rumahmu, ia adalah satu pendidikan. Sebab apa? Kaedah rotan ni memang diguna pakai dalam Islam, tapi Islam menjaga batasan dia sampai tak timbul fitnah. Pertama, rotan ni syarat dia gantung dulu. Memula tunjuk, nampak tak rotan Wan tu? Ui, takutnya Wan ada rotan. Gertak dengan tunjuk dulu. Lepas tu dia dah tak dengar juga. Dan rotan ini boleh digertak untuk apa? Berkaitan dengan syariat. Bab dia tak semayang, bab dia tak puasa. Ni dah balik contohnya kan. Tak semayang 10 tahun dah beli rotan. Lagi bab apa lagi? Bab dia tak tutup aurat. Kita kata nampak tak rotan tu? Mula-mula tunjuk rotan. Yang kedua, pergi kepada ambil rotan, pukul dulu tempat-tempat lain selain pada badan dia. Pukul apa ni, ambil rotan pukul meja. Pukul kapet sebelah dia, dia rasa seriang. Pam. Pukul kapet, pukul lantai. Ataupun pukul dinding, ataupun pukul meja. Sebab tu ada guru-guru kan, dia bawa rotan, tak pernah rotan pelajar. Dia duduk rotan meja. Masuk kelas, pam, budak pun terus diam. Tapi kalau suruh diam, tak diam. Diam. Tak. Budak-budak kan, darjah 1, darjah 2. Cikgu ni masuk, terus diam. Tapi tak pernah rotan pelajar. Contoh. Tapi sekarang memang rotan tak dibenarkan guna di sekolah-sekolah. Kemudian, apabila ia melibatkan sesuatu perintah yang wajib, anak ini belum lagi solat, belum lagi menutup aurat, tak nak puasa dan sebagainya, ataupun melihat maksiat, benda tu haram. Tengok benda-benda lucah, benda haram lah. Ataupun buat benda-benda yang haram, sentuh keluar ni, maka masa tu boleh gunakan kaedah rotan. Pertama dengan syarat, rotan tu bukan dalam keadaan marah. Bukan senang juga. Masa marah dilarang rotan, sebab merotan kerana marah bukan kerana Allah. Dah hilang marah, panggil. Nak mai kejap, mak terpaksa rotan kamu, kesilapan kamu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Rotan. Biasa dah tak marah, tak nak rotan dah lah. Tapi sekarang ni kita nak merotan, tujuan mendidik ke tujuan nak lepas marah? Sebab tujuan sebenarnya nak mendidik. Mendidik mesti kena bezakan perasaan masa tu, mendidik ke marah. Sebab itu bukan mudah nak dapat ikut syarat bila rotan dapat pahala. Panggil. Lepas tu kita ni. Lepas tu yang ke syarat seterusnya, kalau nak rotan, kalau perlu rotan di tempat-tempat yang tidak melibatkan maruah. Muka. Kemudian jangan di tempat yang sensitif, perut, bahagian rahim, benda yang melibatkan organ-organ dalam. Biasanya tangan, lepas tu tapak kaki ataupun lutut ke bawah. Okey, lepas tu seterusnya, sekiranya sekali rotan tak boleh lebih dari 3 kali. Ini disebut bahkan ni zaman khalifah, saya tengok khalifah mana, dia hanya membenarkan rotan dalam mendidik 3 kali. Kalau lebih daripada 3 kali, bapa tu pula kena hukuman. Dimaksudnya boleh diadu oleh anak tersebut. Disebutkan lebih daripada 3 kali bukan mendidik, itu dah nafsu dah tu, itu memang suka hati dah tu. Tapi bila nak rotan tu, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat, ya Allah aku nak mendidik, insya-Allah rotan tu sampai ke hati dia. Tapi kalau salah cara, dia bukan pergi dekat hati, dia pergi mengeraskan hati, menanam benci pada ibu bapa tu. Tapi kalau kena cara bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tujuan untuk mendidik, pergi ke hati, ada rasa penyesalan. Syarat seterusnya, sekiranya saya baca ni dalam kitab Prophetic Parenting, cara pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat seterusnya, saya tak ingat berapa dah banyak syarat tadi. Sekiranya kali pertama rotan, anak tu dah sebut Allahu Akbar, dah sebut nama Allah, kena berhenti terus. Walaupun tak cukup 3. Walaupun kata pandai pula sebut nama Allah. Kalau dia sebut Allah, Allah sakit, la ilaha illallah, dia sebut je nama Allah, kena berhenti. Masya Allah. Jadi itulah di antara kaedah-kaedahnya. Tapi kita ni kan kadang dengan cucu, dengan anak ikut suka nak cubit. Main sini, cubit, tumpah air je. Sebab geram tu kan.
Tapi budak tu dapat apa? Dapat sakit. Itu termasuk dalam dosa-dosa kecil lah. Tak adalah dosa besar. Sebab apa? Kita menzalimi anak kecil tu. Tangan dia memang kecil daripada kita. Dia hidup baru 5 tahun, kita dah 50 tahun. Memang kita bawa air stabil lah berbanding dia. Kita pula buat perbandingan kita. Tengok Wan bawa hati-hati ya Wan. Yalah, langkah Wan pun dah slow, lutut sakit. Kan? Wan tengok tak tumpah pun ni. Memang budak macam tu kan. Bila kita melakukan kezaliman bukan pada tempatnya kita bagi hukuman contoh kan, maka ia termasuklah dalam dosa-dosa kecil.